Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala bil kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Jadi sihat ke pada akak-akak semua? Sihat. Comel-comel je semua. Kita semua ceria. Ni mesti bersemangat buat kerja Jumaat kan sebab itu cuti kan. Kalau hari Isnin tu muka ni macam moody sikit kan. Tempat lain kan, dia bukan dekat DBP. DBP ni bagus ni. Daripada Isnin sampai Jumaat. Semangat setiap hari, insyaAllah. Okay, terima kasih kepada Pengurusi Majlis Kak Mila. Jadi seronok sangat hari ini dapat berjumpa dengan staf-staf Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebab first time lah saya sampai di sini. Sebelum ni pernah dengar dan tengok di laman web saja kan. Hari ini rasa bertuah dapat berjumpa dengan, bukan sahaja tengok bangunan, tengok orang-orang yang bekerja di dalam bangunan ni. Itu yang paling istimewa. Okay. Nak beli buku? InsyaAllah boleh letak senarai lah. Okay. Jadi insyaAllah untuk pertemuan pertama kali pada hari ini, minggu kedua hari Jumaat, saya yang pertama kali kita kena perkenalan dulu lah kan. Tak kenal maka tak cerita. Nama saya Nurul Hidayah binti Kamarudin. Seperti yang telah diterangkan oleh Kak Mila tadi, berasal dari Johor. Masih belum berkahwin. Berumur 27 tahun dan 27 dah banyak dah. Umur dah banyak. Sekarang ni buat masa ni menyewa rumah di Ceras lah. Ceras Kajang. Dan insyaAllah sebagai pendakwa bebas, sebab saya memang sangat minat dalam bidang dakwah ni, dan saya harap mudah-mudahan dengan saya memasuki rancangan usaha pilihan, selepas ni saya boleh, orang kata apa, menggunakan apa yang ada dah belajar ke, yang dah dipraktikkan ke, berkongsi bersama-sama. Sebab saya rasa sombong kan orang tu kalau dia tahu tapi tak nak kongsi dengan orang lain kan. Dan siapa yang boleh tahu boleh kongsi dengan saya pula. Sebab saya banyak benda lagi tak tahu kan. Cakap akak ni pengalaman dah banyak, dah makan garam dulu daripada saya kan. Dan macam-macam kuliah Jumaat pun setiap minggu kan ada kat sini. Ada kan. Oh, ilmu dah berkepuk dah tu. Tinggal nak buah je kat saya. Masya-Allah. Okey. Insya-Allah tajuk kita pada hari ini, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pembentukan wanita salihah. Wanita salihah. Kalau kita tengok wanita salihah tu sebenarnya dalam Quran tak pernah pun ada tulis kat situ imra'atun salihah. Quran tak adalah kan. Kalau hadis adalah imra'atun salihah, wanita salihah. Tetapi kebiasaannya kita akan labelkan orang yang wanita solehah ataupun perempuan yang baik ni daripada apa yang kita nampak secara zahir. Betul tak? Kan? Kalau kita tengok orang tu, hakikatnya lah, kita tengok orang tu tak pakai tudung, pakai baju seksi, logik ke kalau kita kata dia tu adalah wanita solehah? Tak logik kan? Tapi orang-orang yang begitu, mereka akan kata, janganlah tengok luar, walaupun luar macam ni, dalam ni hati ni baik ni, kita orang solat. Kan, diorang kata macam tu. Baik, insyaAllah baik. Tapi apa yang kita menghukum apa dari segi luaran kan? Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla sarair. Sesungguhnya manusia ni kita menghukum dengan apa yang dari segi luaran. Sebab yang dekat dalaman tu Allah sahaja yang hukum. Contoh macam dalam penghakiman kan. Kalau kita tengok syariah punya general syariah ataupun kes-kes mahkamah, dia tak akan tanya niat orang tu lafazkan, katalah dia lafazkan talak tu, kalau dah soreh ataupun dia punya lafaz dia dah jelas, aku talakkan di kau, dia tak akan tanya awak berniat ke tidak. Kan? Sebab lafaz itu dah jelas. Melainkan kalau dia guna lafaznya kiasan. Lafaz kiasan baru dia akan tanya awak ada niat ke tidak dalam talak. Maksudnya di situ kita manusia ni ataupun dalam penghakiman sekalipun memang kita akan ukur yang zahir. Sebab tu
dalam hati kita ni kita kena jaga, tapi zahir kita pun kena jaga juga. Kan? Macam tu juga dengan akhlak. Kalau kita tengok akhlak ni sebenarnya benda yang di luar yang kita tampilkan, bukan di benda dalaman, kan? Sebab dalaman tu hati kita bersih ke tidak, takwa kita macam mana dengan Allah, kita punya keterikatan kita punya kebergantungan kita pada Allah, semua tu di dalam. Tetapi buahnya daripada dalaman tu kita akan lahirkan dengan akhlak. Jadi akhlak itulah benda zahir yang kita nilai pada setiap insan. Sebab tu kalau orang kata kena jaga hati, kena juga jaga luaran, iaitu akhlak yang kita tunjukkan pada orang lain. Tak boleh kita jaga hati je tapi akhlak kita tak jaga. Kita jaga dalaman, jaga iman kita, jaga kekhusyukan kita dalam solat, tapi dengan orang kita sakitkan hati orang, dengan orang kita berkasar. Kan? Sesungguhnya Rasulullah tu adalah orang yang paling lembut sekali, orang yang paling rahmah sekali, kan? Dengan siapa yang dia tak lembut? Dengan orang Yahudi yang baling tahi kat dia, dengan orang Yahudi yang mencerca dia. Pernah ke Rasulullah balas balik cercaan tu? Tak pernah, kan? Rasulullah dengan orang Taif yang sampai penuh kasut Rasulullah dengan darah disebabkan nak sampai ke Islam, tapi mereka tak terima, tapi dibalas dengan batu. Rasulullah bila malaikat kata kalau nak aku hentakkan 2 gunung tu, Taif tu, malaikat boleh buat. Tapi Rasulullah tak ada dendam pun pada masyarakat Taif, sebab dia kata kalaulah mereka tak beriman sekarang, mungkin anak-anak ataupun generasi akan datang di negara Taif tu akan beriman kepada Allah dan Rasul, akan membawa sesuatu bermanfaat kepada Islam. Rasulullah tak pernah membalas sesuatu pun dengan sesuatu yang jahat dengan sesuatu yang jahat, tapi Rasulullah balas benda yang jahat dengan benda yang baik juga, kan? Jadi kita kata tadi di dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, seperti yang saya bacakan tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kan? Sesungguhnya ada pada Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Kalau kita nak ikut model-model ataupun ikon zaman sekarang, kan, kalau dari segi bidang penceramahnya, kan, bidang pendakwah, ada juga ikon-ikon yang kita boleh ikut. Kalau ikon tu diikut cara dia sendiri, mungkin kita tak boleh ikut. Tapi kalau ikon tu ikut cara Rasulullah, fadhali, kita ikutlah. Sebab contoh teladan yang paling baik adalah teladan yang ikut teladan Rasulullah. Sebab Allah menjanjikan pada Rasulullah tu setiap apa yang Rasulullah buat, dari segi perpakaian, Rasulullah buat dari segi percakapan, Rasulullah berjalan, semua tu contoh yang terbaik. Mesti kita nak ikut yang terbaik, kan? InsyaAllah kalau kita ikut Rasulullah, itu adalah contoh yang terbaik. Liman kana yarjullah wal yawmal akhirah. Kepada siapa ayat ini ditujukan? Surah Al-Ahzab ni diturunkan sebenarnya dengan asbab nuzulnya adanya perang Ahzab. Jadi Allah kata siapa yang nak contoh yang terbaik ikut Rasulullah kepada mereka yang hendakkan Allah. Kalau orang yang tak faham, hendakkan Allah, macam apa maksud hendakkan Allah ni, kan? Jadi kalau kita baca tafsir-tafsir, Dewan Bahasa dan Pustaka ni penuh dengan ilmu, kan? Bersinar-sinar dengan ilmu. InsyaAllah lah kita belek-belek sikit tafsir-tafsir yang hadir dekat Dewan Bahasa dan Pustaka ni. Kalau kita tengok, apa maksud mereka yang hendakkan Allah? Yang hendakkan salikan, yang hendakkan jalan Allah ataupun sulukan jalan Allah. Jadi jalan yang Allah berikan, kalau kita tak baca Quran, mungkin kita tak nampak, kan? Tapi bila kita baca Quran, maksudnya kalau aku nak ikut jalan yang Allah tunjukkan, kena ikut jalan Rasulullah. Ikut jalan Allah, tak boleh nak ikut sendiri, tapi kena ikut jalan Rasulullah. Jadi mereka yang ikut jalan Allah, yang nakkan akhirat, sebab kita tahu dunia ni sementara saja, kan? Yang kekal abadi itu adalah akhirat, kan? Jadi siapa yang nakkan Allah, nakkan jalan Allah, nak menuju ke akhirat, mestilah dia ikut
uswatun hasanah, iaitu contoh terbaik, contoh teladan Rasulullah yang Rasulullah tunjuk. Oleh itu, bila kita nak ikut contoh Rasulullah, kita kena belajar sirah, betul tak? Kita kena belajar sirah. Sebab kalau kita kurang belajar